Alhamdulillah kita telah sampai ke bab ke-66 daripada Jami' At-Tirmizi. Bab ke-66 ini bertajuk Bab ma ja'a fil madmadah minal laban. Bab ma ja'a fil madmadah minal laban. Bab berkumur kerana minum susu. Wa bihi qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Al-Laits an Uqail an Az-Zuhri an Ubaidillah ibn Abdullah عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فمضمض وقال إن له دسما. قال وفي الباب عن سهل بن سعد الساعدي وأم سلمة. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح، وقد رأى بعض أهل العلم المضمضة من اللبن، وهذا عندنا على الاستحباب، ولم ير بعضهم المضمضة من اللبن. Itu sahaja hadisnya di bawah bab ini. Kemudian bab yang lain pula. Kita tengok dulu setakat ni perbincangan hadis kita 66, iaitu bab berkumur kerana minum susu. Berkumur kerana minum susu. Imam Tirmizi berkata, ini hadis ke-89, Qutaibah meriwayatkan kepada kami, katanya Al-Laits meriwayatkan kepada kami daripada Uqail, daripada Az-Zuhri, daripada Ubaidillah bin Abdullah, daripada Ibni Abbas. Beliau berkata, sesungguhnya Nabi SAW telah minum susu. Lalu baginda meminta air dan berkumur, yakni berkumur dengannya. Setelah itu bersabda, sesungguhnya ia berlemak. Sesungguhnya ia berlemak. Abu Isa berkata, dalam bab ini ada juga riwayat daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi dan Ummu Salamah. Abu Isa berkata lagi, ini adalah hadis hasan sahih. Sebahagian ahli ilmu berpendapat seseorang hendaklah berkumur, yakni dengan air setelah minum susu. Sedangkan menurut kami itu hanyalah sekadar elok sahaja. Sesetengah mereka pula berpendapat tidak perlu berkumur kerana minum susu. Itulah hadisnya dengan komentar. Hadisnya pun ringkas, komentarnya pun ringkas. Baiklah. Saya rasa kita tidak perlu setiap kali baca tu baca banyak, ya. Yang lebih perlunya kita faham cara Imam Bukhari ni, cara Imam Tirmizi. Kalau kita baca Bukhari, yang lebih pentingnya faham cara dia tu, metod dia tu. Bab ma ja'a fil madmadah minal laban. Al-madmadah maknanya berkumur. Minal laban, min syurbil laban. Minal laban kerana susu. Bukan kerana susu saja, kerana minum susu. Jadi min ni ta'lil. Orang panggil min ta'lil. Menyatakan sebab atau kerana. Ilat berkumur tu. Sebab bagi berkumur tu. Kenapa? Kerana. Min bukan daripada. Min di sini dengan makna kerana. Li ajli. Kemudian al-laban itu memanglah pada zahirnya kita nampak terus ada al-laban itu selepas min. Pada hakikatnya ada sesuatu lagi sebelum al-laban itu. Mana sesuatu itu perlu ditakdirkan. Diandaikan ada. Kita kena terima ada. Dan kena faham sendirilah apa yang sepatutnya. Itu orang panggil perlu ditakdirkan. Perlu diandaikan sendiri apa sepatutnya di antara al-laban dengan min itu. Jadi itulah bendanya. Kalau kita terima terjemahan saja, okeylah, tak jadi masalah. Orang terjemah bab berkumur kerana minum susu, betul lah tu. Tapi kalau kita nak pergi lebih jauh lagi kepada orang-orang yang hendak mendalami kitab-kitab lama terutamanya, orang kata yang ada keistimewaan bertalaqi itu, benda-benda beginilah. Benda-benda begini. Misalnya kita kata min dulu.
Kenapa diterjemahkan min itu dengan makna kerana ni terjemahan kepada min lah. Sedangkan kita kata biasanya min itu memberi makna daripada. Jadi tidak semestinya setiap tempat tu min itu memberi makna daripada. Dengan sebab itu kita kena faham banyak perkara. Ialah mungkin kepada yang tidak ada asas bahasa Arab tu dia berasa susah sedikit lah. Tapi kalau yang ada sedikit sebanyak asas itu, eloklah mana kita belajar. Kalau kita belajar bahasa Arab saja, nampak bahasa saja. Mana nak gunanya? Di tempat mana nak gunanya? Di sini lah. Tempat-tempat beginilah bila kita baca Quran, bila kita baca hadis, baca kitab-kitab, kita akan bertemu. Ni min apa? Bolehkah saya bincang gitu? Boleh. Boleh? Atau menjemukan? Boleh, Maulana. Lagi mana? Atau boleh. Boleh. Kalau boleh tak apa, saya teruskan. Sangat boleh Ustaz Maulana, sangat boleh. Begitu. Baik. Saya nak tunjuk. Kitab banyak, tapi kita boleh pilih lah mana-mana satu saja ya. Sekarang ni saya nak pilih. Kitab ni ada dalam senarai kamus saya ni. Kita ambil lah satu kitab. Ni Al-Mu'jamul Arabi Al-Asasi. Ni asas ni. Kamus bahasa Arab asas. Baik. Sekarang ni kita tengok. Ni cara nak tatbik, nak guna kaedah yang kita belajar. Di sini cuba tengok ni. Ni man. Man ada banyak makna. Min harfu jarrin ya'ti ala wujuh minha. Min ni ada banyak maknanya. Antaranya satu, al-ibtida'. Min dengan makna ibtida'. Contohnya, ibtida' al-makan. Mana permulaan tempat. Sirtu minal Madinah. Saya bermula dari Madinah atau bandar itu. Kalau Madinah Nabi itu, Madinah Nabi lah. Kalau tidak, Al-Madinah itu pun boleh juga dengan makna bandar. Jadi min dengan makna daripada. Saya berjalan daripada atau dari bandar itu. Yang ini bermula dari bandar itu. Ini min ibtida'. Yang kedua, ibtida' zaman. Bermula juga, tapi bermula dari sudut masa. Sama min yaumil Jumu'ah. Dia berpuasa bermula dari hari Jumaat. Jadi min ini min ibtida'iyah. Sebab itu kita ibtida' makna bermula, permulaan. Sebab itu kita terjemah bermula. Dia berpuasa bermula dari hari Jumaat. Jadi dari hari Jumaat. Dia berpuasa dari hari Jumaat, maksudnya bermula. Ini min ibtida'. Min tab'id. Minhum man ahsana wa minhum man asa. Min tab'id mana? Sebahagian mereka, ada di antara mereka orang yang baik, buat baik. Ada pula antara mereka, mana tidak semualah, sebahagian. Mana sebahagian mereka ada juga yang buat jahat. Ini min tab'id orang panggil. Minhum, min tab'id. Banyaklah selalu digunakan. Min ziyadah lit ta'kid. Ni sedikit ni dia sebut ni. Min ziyadah lit ta'kid. Min tambahan saja untuk memberi makna ta'kid. Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Contoh dalam Quran. Tidak datang kepada mereka seorang pun rasul, melainkan mereka memperolok-olokkannya. Ma ya'tihim min rasulin. Min zaidah orang panggil. Min zaidah. Min haraf jar zaid. Dia tidak ada makna. Tidak ada seorang pun, ada pun itulah. Memberi makna takkid tu pun. Jadi asal dia ma ya'tihim rasulun illa kanu bihi yastahzi'un. Tak ada min pun tak apa. Asalnya ayat tu betul dah. Tapi ada min ini untuk menguatkan lagi. Jadi menguatkan lagi tu kalau bahasa kita kata kalau rasulun seorang rasul. Min rasulin seorang pun rasul. Itu makna ziyadah li ta'kid.
Yang keempat, bayanun naw' awil jins. Bayanun naw' awil jins. Menyatakan naw' ataupun jenis. Dari jenis apa, dari bahan apa. Thawbum min harir. Mana kain sutra, kain daripada sutra. Kain daripada jenis sutra. Begitu. Jadi min menyatakan naw' atau jenis. Cuba tengok ni. Yang kelima dengan makna munzu, semenjak. Waqa'a hadha min alfi 'am. Perkara ini berlaku daripada 1000 tahun yang lalu. Yang ni semenjak 1000 tahun yang lalu. Dia bagi 5 saja di sini. Ini ringkas. Jadi yang kita bertemu di dalam kitab hari ni pun tak ada di sini. Dalam kitab ni. Jadi dengan sebab itu kena tengok kitab ni banyak. Banyak. Jadi kalau kita contohnya kita ambil yang lain. Kita ambil yang lain itu ni contohnya. Ni kamus ni lebih tebal lah. Lebih tebal. Ada 3,000 muka surat lebih. Baik, kita tengok ni. Ni kamus agak baru. Ni contohnya. Man itu begitu banyak. Min, ini min. Banyak lagi mana. Tengok, cuba tengok. Dia bagi banyak. Jadi tadi dalam kitab tadi 5 saja. Di sini haraf jar. Yufidu ibtida' al-ghayah. Zamaniyah, awil makaniyah. Macam tadilah. Yang pertama. Yang kedua, memberi makna tab'id. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sehingga mereka membelanjakan sebahagian. Sebahagian. Min tab'id mana sebahagian daripada apa yang mereka sayangi. Yang ketiga haraf jar yufidul bayan wa tafsir. Min bayaniyah dipanggil. Min yang bertugas menjelaskan apa yang tidak jelas sebelumnya. Jadi apa yang terletak selepas dia tu bayan, menjelaskan apa yang mubham, yang samar sebelumnya. Biasanya ia terletak selepas ma dan mahma. Biasanya kalau min bayanian seperti ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalah. Ma yaftahillahu lin-nas min rahmatin. Apa-apa yang dibuka oleh Allah kepada manusia berupa rahmat. Min dengan min bayaniyah, menjelaskan. Kalau kita terjemah Melayu, berupa rahmat. Fala mumsikalah, tidak ada siapa pun yang dapat menahannya. Mahma ta'tina bihi min ayatin. Biar apapun mukjizat yang kamu bawakan kepada kami. Mahma ta'tina, biar apapun yang kamu bawakan kepada kami min ayatin, berupa mukjizat. Jadi min ni min bayaniyah. Yang keempat, haraf jar memberi makna ta'lil. Baru ada yang kita nak. Yang kita bertemu dalam Sunan Tirmizi tadi. Ini haraf jar yufidut ta'lil. Memberi makna ta'lil. Mimma khati'atihim ughriqu. Dia banyak ambil contoh Quran ini. Oleh kerana atau disebabkan oleh kesalahan mereka ditenggelamkan. Disebabkan oleh kerana kesalahan mereka. Jadi min ta'lil ni memberi makna kerana, seperti di sini. Kerana minum susu. Min. Bab berkumur kerana minum susu. Jadi min ta'lil lah ni. Ini min ta'lil. Min ta'lil kalau kita tengok di sini, ni nombor di sinilah dalam kitab ni. Min ta'lil. Nombor 4 di sini. Lepas tu haraf jar yufidul badal, memberi makna badal, memberi makna ganti, sebagai ganti. Raditum bil hayati dunya minal akhirah. Minal akhirah, min lain ni memberi makna badal. Adakah kamu rela dengan kehidupan dunia sebagai ganti kehidupan akhirat? Ini makna sebagai ganti. Min. Bukan setiap tempat daripada atau dari. Tidak. Cuba tengok ni. Nombor 6. Memberi makna fasal dan tamyiz. Ini min ini masuk duduk berada di antara dua yang berlawanan. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Ni memberi makna fasal dan membezakan. Allah tahu siapa perosak dan siapa yang berbuat baik. Allah tahu siapa perosak daripada orang yang buat baik. Mana berbeza tu. Berasingan. Orang yang buat jahat lain. Orang yang buat baik lain. Terpisah keadaannya. Ini memberi makna taukid umum. Dengan syarat didahului oleh nafi atau nahi atau syarat atau istifham
dengan hal, dan ia diiringi oleh isim nakirah. Kadang-kadang diiringi juga oleh isim ma'rifah. Seperti ma ja'ani min ahadin. Itu dia. Tidak ada seorang pun datang kepada saya. Seorang pun. Padahal boleh kita kata ma ja'ani ahadun. Ini tambah min. Min tadilah. Min zaid, tambahan. Mahma yakun min amrin. Biar apapun perkara. Yang ke-8, haraf jar dengan makna ala. Kadang-kadang min ini dengan makna ala. Dengan makna ala, di atas. Itu yang susahnya. Jadi kita nak pastikan di sini dengan makna ini, di sini dengan makna ini. Itu susah. Orang yang mahir dia boleh lah. Dia tahu di sini tempat ni sini. Begini, tempat ni begini. Wa nasarnahu minal qaumil ladzina kadzabu bi ayatina. Min ini dengan makna ala. Kami tolongnya, kami menolongnya melawan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Kami menolongnya dalam melawan, dalam menghadapi. Jadi dengan makna ala. Nasarnahu alal qaumi. Yani kami memenangkannya daripada. Kami memenangkannya di atas. Begitu dengan makna di atas itu. Haraf jar dengan makna munzu. Tadi ada. Perkara ini berlaku min al-fi'am. Semenjak 1000 tahun yang lalu. Jadi min dengan makna munzu. Yang ke-10 haraf jar dengan makna ba'd. Alladhi at'amahum min ju'. Di dalam Quran. Tuhan yang memberi makan kepada mereka min ju', ba'da ju', selepas mereka lapar, kelaparan. Jadi makna selepas ni di sini. Yang ke-11 haraf jar dengan makna an. Min dengan makna an. Pula. Fawailul lil qasiyati qulubuhum an dzikrillah. Kecelakaan untuk hati-hati yang keras kerana tidak mengingat Allah, tidak ingat kepada Allah. Min dengan makna an. An itu pula dengan makna litark, memberi makna meninggalkan. Hati mereka keras, kenapa? Kerana meninggalkan ingat kepada Allah. Jadi min dzikrillah. Jadi fawailul lil qasiyati qulubuhum an dzikrillah. Min dengan makna an di sini. Yang ke-12, min haraf jar dengan makna fi. Dengan makna fi pula. Makna fi. Jadi azra'ul qutna min jadid. Azra'ul qutna min jadid. Jadi saya menanam kapas min jadid. Ai fi zamanin jadid. Dia makna begitu. Kalau kita terjemah semula, saya menanam kapas semula. Gitu. Min jadid ni enggak makna semula. Jadi min tak ada makna pun, kita tak boleh makna daripada baru. Bukan begitu. Azra'ul qutna min jadid. Saya menanam kapas semula. Yang ni buat kali yang kedua setelah yang pertama tak begitu berjaya misalnya. Ataupun tidak zaman jadi tidak min zaman jadi semula maksudnya. Ni contoh aruni madza khalaqu minal ard. Madza khalaqu fil ard. Min dengan makna fi di sini. Yang ke-13 haraf jar dengan makna ba pula. Min dengan makna ba. Bi haraf jar. Yanzuruna min tarfin khafi. Min tarfin khafi. Min dengan makna bi ni. Yanzuruna bi tarfin khafi. Mereka melihat dengan ekor mata, dengan curi-curi melihat. Jadi min dengan makna bi di sini. Haraf jar dengan makna inda pula. Jadi min dengan makna inda. Lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Jadi tidak berguna kepada mereka harta benda mereka dan anak pinak mereka minallahi syai'a, sedikit pun di sisi Allah. Minallah ni indah. Karena sedikit pun tidak berguna harta benda mereka dan anak pinak mereka di sisi Allah. Dia tengok ada 14 di sini diberikan makna min. Begitulah. Kalau kita nak betul-betul mendalam, kena begitu. Setiap yang kita baca tu kena, bila bertemu min, daripada 14 tu kita kena pilih lah dalam kepala kita. Kena tentukan mana satu daripadanya yang sesuai. Jadi samalah di sini kita bertemu sekarang ni minal laban. Jadi min ni daripada 14 makna tadi, yang mana satu? Kita kena dapat pasti. Minal laban. Kerana minum susu. Baik. Kalau kita tengok di dalam kitab contohnya,
Ni kitab yang kita pakai ni. Cuba kita tengok di sini. Dia tak ada buat. Dia tak ada di sini. Tak ada. Mana kita kena pandai-pandai lah. Di sini syarah ni tak ada. Bukan semua syarah ada pun. Kalau kita tengok, contohnya di sini. Contohnya, kita ambil di sini. Dia tak ada juga bagi syarah kepada tajuk tu. Tak ada. Jadi kena pandai-pandai lah. Kita. Jadi babun fil madmadha min al-laban gitu dia. Tak ada hurai tu. Min apa? Apa ke tidak tu? Jadi saya terjemah dengan makna kerana minum susu. Jadi min itu min li ta'lil. Kalau kita tengok kitab tadi, ni min nombor 4 ni, harfu jarrin yufidu ta'lil, memberi makna ta'lil. Contohnya dibagi daripada Al-Quran. Mimma khati. Min ini mimma ni min ma. Dengan makna kerana kesilapan mereka lah. Dosa-dosa mereka lah. Ughriqu, mereka ditenggelamkan. Jadi kerana di sini. Bukan daripada. Bukan. Kerana. Atau disebabkan. Jadi makna min sababiyah. Ta'lil sababiyah lebih kurang lah. Maksudnya. Boleh. Kita kata min sababiyah pun boleh juga di sini. Bak berkumur disebabkan minum susu. Boleh. Atau kerana minum susu. Kerana lebih tepatlah. Kalau disebabkan, kita kata min sababiyah. Kalau kerana, ini min ta'liliyah. Itu benda. Itu, bila kita baca kitab, kena faham. Kadang-kadang, macam saya kemukakan tadi, di dalam 2 syarah. Syarah utama, syarah besar. Dia tak ada sebut pun. Jadi inilah perlu kita yang kata belajar secara talaki ni ada kelebihannya. Guru akan menceritakan kepada kita ni min ni apa daripada 14 tadi tu. Dan pelajar-pelajar pun apabila baca kitab ni, setiap kali dia bertemu tu mesti kena berputar dalam fikiran dia tu 14 makna tu. Mana satu daripadanya yang perlu dipilihnya. Ni kalau nak mendalam lah, nak bagi apa orang kata, bila kita baca kitab tu kan kita berasa seronok. Tak mengantuk kalau baca kitab, kalau macam tu faham. Tapi kalau tak faham begitu, mengantuk lah. Kenapa orang boleh tak mengantuk? Tak tidur malam pun tak apa dia baca. Dia ada kelazatan itu. Kelazatan tu mari daripada pemahaman yang baik. Nak faham yang baik tu kena tahu benda-benda begitu. Kena tahu benda-benda begitu. Baik. Babu ma ja'a fil madmadha min al-laban. Jadi min ini kita tak boleh kata min ini min bayaniyah. Ma ni nak menjelaskan ma ni kita tak boleh kata begitu. Tadi kan dia kata min ini ada min bayaniyah. Biasanya dia terletak selepas ma. Jadi adakah min di sini min bayaniyah nak menjelaskan ma ini yang mubham, yang samar, yang tak jelas makna dia tu? Tidak. Jangan kata begitu. Kalau kata begitu salah. Tapi setengah-setengah tempat tu memang begitu. Jadi kita nak pastikan ini min bayaniyah ke tidak. Itu kena betul-betul mahir lah. Macam di sini ada disebut tadi. Min bayaniyah. Ni cuba tengok ni. Yang nombor 3 ni. Yufidul bayan wa tafsir. Dia memberi makna bayan dan tafsir. Menjelaskan. Fayakunu ma ba'dahu bayanan li syai'in mubham qablahu. Dia menjelaskan apa yang mubham, yang samar sebelumnya. Biasanya terletak selepas daripada ma. Ni kan ma ada ni. Jadi di sini pun ada ma. Adakah min? Ini min menerangkan ma itu apa? Tidak. Jangan keliru. Ni min bukan bayaniyah. Tapi min ini min li ta'lil. Jangan keliru. Jadi bab maja, jadi ma ni apa? Ma ni samar, isim mubham. Isim mubham, samar. Ma ni maksudnya hadis. Jadi kena ingatlah setiap kali bila baca di dalam kitab Jami' Tirmizi ni, tajuk dia bab maja, selalu dia sebut itu. Jadi maja itu apa? Ma itu apa? Hadis maksudnya. Hadis tentang perlunya berkumur ataupun berkumur kerana minum susu. Hadis, bab hadis
berkumur kerana minum susu. Jadi ma tu maksudnya hadis. Boleh ingat ke tu? Selalu kita bertemu ni dalam tajuk ni babu majaa. Jadi majaa tu apa? Ma tu apa? Kalau kita tengok, biasa tengok ke tidak apa ni kitab Bahrul Madhi? Biasa mana? Kitab Bahrul Madhi dia akan terjemah barang yang datang. Ja'a tu mana datang? Ma tu barang. Dia sebab dia terjemahan lama kan? Dia akan terjemah begitu. Barang yang datang. Saya ada ni, ada apa ni? Ni PDF dia. Boleh kita tengok. Boleh kita tengok di sini. Ni Bahrul Madhi. Ni Bahrul Madhi. Mukhtasar Sahih Tirmidzi. Dalam bahasa Jawi Melayu gitu, namanya Bahrul Madhi. Di juzuk pertama. Baik, kalau kita tengok. Saya pun tak pasti juga kita tengok. Dia terjemah macam mana. Di sini. Ni. Tidak, dia tak terjemah begitu. Babul Madmadah, sebab tajuk dia pun lain. Tidak begitu. Tak ada majaa tu. Tak ada majaa tu. Dianya tajuknya macam mana di bawah ni? Di atas tu tak ada pun tajuk. Di bawah ni. Babul Madmadah minal laban. Bab berkumur-kumur dari sebab minum susu. Jadi min ni min sababiyah. Dia pakai min sababiyah. Dari sebab. Kerana minum susu. Jadi majaa tu tak ada di dalam kitab dia ni. Tak ada. Kalau ada, saya rasa dia akan terjemah barang yang datang. Iya. Barang yang datang, iya. Babu maja'a ni, cuba tengok. Babu maja'a fi su'ril kalbi. Bab yang telah datang, ia pada menyatakan hukum baki air jilat anjing. Cuba tengok. Ni. Bab yang telah datang, ia. Pada menyatakan, jadi apa ia tu? Bab yang telah datang, ia. Tak jelas. Jadi ma ni kita kena jelas mana apa. Maknanya hadis. Bab hadis tentang apa ni, sisa jilatan anjing. Begitu. Dia terjemah begini. Cuba tengok ni. Kalau majaa dia akan terjemah begini. Makna kepada pembaca yang tak begitu jelas lah, tak apa biasa dengan cara begini, dia tak akan nampak ma tu apa makna. Faham ke tidak ni? Ma ni apa makna? Bila setiap kali kita berjumpa dalam tajuk apa Sunan Tirmidzi, ma tu kena faham. Ma tu maksudnya hadis. Kemudian ma ni mungkin hadis di bawah ni satu, mungkin hadis di bawah satu tajuk itu dua, mungkin tiga, macam-macam. Jadi guna ma ni boleh masuk semua. Guna ma tepat untuk semua. Kalau hadis di bawahnya satu pun betul juga. Kalau hadis di bawahnya dua pun betul juga. Kalau hadis di bawahnya tiga atau lebih pun betul juga. Apa sebab? Sebabnya ma itu isim mausul mustarak. Sebab dia kena faham. Bila kita baca kitab ni, ialah saya bukan setiap kali saya bincang begini kan. Tapi kalau nak bincang tu memanglah sampai halus, sampai begitu kita kena faham. Kalau pelajar yang betul-betul nak mendalami lah kitab-kitab ni, dia kena faham sampai begitu. Mungkin kita kata, babu majaa, ja'a itu mufrad pula. Sesuainya satu sajalah hadis. Babul hadis alladhi ja'a. Kalau satu sesuai lah. Tapi kalau hadis tu banyak, babul ahadith allati ja'at. Tidak ja'a lagi, tapi ja'at. Dan bukan alladhi lagi, tapi allati. Tetapi ma boleh merangkumi semua tu. Tepat untuk semua. Bila sebut ma, sebab apa? Sebab ia mausul mustarak. Kalau saya mengajar di Darul Kausar, saya tanya pelajar-pelajar tu. Ni apa? Ni apa? Ni apa? Kena dapat tentukan. Tapi ambil masa dah, kita pun bukan nak bincang benda macam tu. Jangan-jangan sekali saya bincangkan begini supaya nampak setiap kali kita bertemu di dalam kitab tu, ma tu apa makna?
Kalau kita tengok Bahrul Madhi pun dia terjemah begitu saja. Bab yang telah datang ia. Ia tu apa? Bab. Bab tak jelas lah. Kalau kita kata bab hadis tentang berkumur kerana minum susu. Jelas. Macam tu. Sebab orang Melayu ni yang tidak cakap fashion apa ni tergantung gitu, tak jelas gitu, tidak. Bab hadis tentang jelas gitu. Bab apa yang menyatakan tentang ini berupa hadis-hadis. Dia tidak begitu. Tidak begitu. Jadi ma ni mausul mushtarak. Ada mausul nas, ada mausul mushtarak. Kalau mausul mushtarak ni boleh dikongsi oleh semua. Banyak pun boleh, satu pun boleh, dua pun boleh, muannas pun boleh, muzakkar pun boleh, begitu. Jadi ma makna al-hadis. Ja'a alladhi warada. Itu maksudnya. Setiap kali kalau kita bertemu begini, saya nak tunjuklah ni. Saya cuba tulis di sini, cuba tengok. Tapi dia pergi. Tak apa, kita cuba buat begini dulu, cuba tengok sini. Jadi babu maja'ah. Babul hadis. Ma ni al-hadis. Babul hadis alladhi ja'a. Alladhi ja'a. Jadi ja'a ni dengan makna warada. Warada ilaina. Babu ma ja'a. Babul hadis alladhi warada ilaina. Minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ringkaskan tulis sallallahu alaihi wasallam fil madmadah. Barulah pergi situ. Fil madmadah, fi al madmadah, begitu, madmadah. Li ajli syurbil laban. Ni semua ni, sepanjang ini kalau kita nak keluarkan apa yang ada di dalam tajuk ni. Bab hadis yang sampai kepada kita daripada Nabi SAW berhubung dengan berkumur atau berkenaan dengan atau tentang berkumur li ajli syurbil laban, kerana minum susu. Ini. Kalau kita nak takdir, kalau kita nak keluarkan supaya lebih jelas, nyata maksud dia beginilah. Jadi saya tidak akan kemukakan setiap kali mengajar ni. Jadi lain kali pun kalau bertemu babu maja'ah fi ginilah maksudnya. Boleh faham? Jadi babu ma tu al-hadis. Babul hadis alladhi ja'a. Kalau ja'a tu bahasa biasa. Kalau hadis datang sampai kepada kita dipanggil warada, wurud. Sebab itu dipanggil sababul wurud. Warada ilaina, sampai kepada kita. Sampai kepada kita daripada mana? Daripada Nabi dengan sanad itu, Daripada Nabi dengan sanad itu. Masing-masing kitab. Berhubung dengan atau tentang berkumur-kumur kerana minum susu. Tapi dia ringkas, kerana susu, dia kata. Kenapa susu? Kerana susu. Kerana tengok susu ke? Kerana pegang susu ke? Tak, kerana minum. Berkumur tu kerana minum. Kalau tengok saja, pegang saja, tak perlu berkumur. Basuh tangan gitu je lah. Kalau nak pun. Dan ia tidak najis pun. Kalau kita pergi semayang begitu, tak ada apa pun. Jadi, jelas kan tidak tu? Sangat jelas. Soleh jelas. Alhamdulillah, sangat jelas. Jadi lain kali kalau bertemu ginilah. Beginilah takdirnya itu. Jadi li ajli syurbil laban. Jadi saya buatlah ini. Bab berkumur kerana minum susu. Jadi minum yang ambil daripada mana? Yang kita takdir itulah. Syurbil laban. Min atau li ajli syurbil laban. Min ni dengan makna li ajli, min, sebab min ni min ta'lil. Bila ta'lil, perkataan asalnya untuk ta'lil ialah li ajli, kerana. Kerana minum susu. Maknanya ada hadis berhubung dengan perkara ini.
ada hadis tentang berkumur kerana minum susu ini. Cuma hadis itu memberi makna macam mana, itu cerita lain lah. Itu kena bincang lah. Jadi ini kalau kita nak bahas tajuk ni saja, habis hari ni. Tapi sebagai peringatan, lain kali kalau bertemu babu maja'afi begini, selalu Imam Tirmizi buat tajuk. Inilah maksud. Macam tadilah maksudnya. Bab berkumur kerana minum susu. Bolehlah tu kan? Baik, sekarang kita pergi kepada hadis. Qutaibah meriwayatkan kepada kami. Jadi yang kosong ni, hadis 89 kosong sebelum ni, siapa kata ni Qutaibah meriwayatkan kepada kami? Imam Tirmizi. Kalau kita baca kitab Bukhari, dia kata Qutaibah meriwayatkan kepada kami atau sesiapalah. Maksudnya Imam Bukhari. Begitulah. Juga kitab-kitab mana pun dia tak sebut dah di sini ni. Siapa yang kata Qutaibah meriwayatkan kepada kami? Maksudnya pengarang lah. Jadi pengarangnya siapa di sini? Imam Tirmizi. Qutaibah meriwayatkan kepada kami. Siapa kata? Imam Tirmizi. Katanya, yang dikata Qutaibah, Al-Layth meriwayatkan kepada kami daripada Uqail. Daripada Uqail. Ada orang nama Aqil. Aqil. Itu boleh juga. Uqail daripada perkataan yang sama, tukar sedikit. Uqail. Jadi orang panggil isim tasghir ataupun musaggar. Daripada Az-Zuhri, daripada Ubaidillah bin Abdullah, daripada Ibni Abbas. Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, iaitu anak kepada Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang terkenal. Ini Ubaidillah ni anak dia lah. Dengan ayah dia tak sempat belajar. Sebab ayah dia meninggal dunia, dia masih kecil lagi, Ubaidillah. Tapi dia ni sangat rapat dengan Ibnu Abbas. Salah seorang anak murid istimewa Ibnu Abbas, Ubaidillah. Beliau berkata, sesungguhnya Nabi ada seterusnya. Jadi di sini kita ada nota 791. Siapa? Uqail bin Khalid. Ni saya nak minta sesiapa baca lah. Siapa nak baca di sini? Silakan. Siapa nak baca? Silakan. Saya baca mana? Salih. Salih baca. Uqail. Okey, 791. Uqail bin Khalid bin Aqil bin Al-Aili. Ni. Datuk kedua dia. Aqil pula ni. Uqail bin Khalid bin Aqil. Eja kalau ikut Arab tu sama. Ini yang cucu ni Uqail. Datuk dia Aqil. Teruskan. Okay. Abu Khalid adalah kunyahnya. Beliau meriwayatkan hadis daripada Al-Qasim, Salim, Az-Zuhri dan ramai lagi orang-orang lain. Ayyub bin Ayyub Al-Layth dan lain-lain pula adalah antara orang-orang yang meriwayatkan hadis daripadanya. Ahmad mengatakan Uqail thiqah. Abu Hatim pula mengatakan beliau lebih teguh daripada Ma'mar. Uqail meninggal dunia pada tahun 141 Hijrah. Jadi yang disebut dengan Uqail lebih teguh daripada Ma'mar ini sebab mereka berdua ni sama-sama murid Zuhri. Ma'mar pun ada banyak juga meriwayatkan daripada Zuhri. Uqail pun banyak. Tapi kalau mengikut Abu Hatim, Uqail ini lebih kemas lah, atau lebih teguh lagi daripada Ma'mar. Ma'mar tu pun boleh diterima juga. Cumanya Uqail ni lebih kuat lagi. Lebih hebat lagi. Dari kalangan murid Az-Zuhri itu Uqail lebih hebat lagi. Jadi antara murid Zuhrinya Imam Malik tu sendiri. Itu pun anak murid Az-Zuhri juga. Begitu. Kita ambil yang ni saja sebab yang ni yang belum lagi kita bertemu. Padahal kalau kita nak tengok di sini ni Al-Layth, siapa? Al-Layth bin Sa'ad Abul Harith Al-Misri, thiqah, thabt, imam, mujtahid, masyhur. Dia ni panjang lah kalau kita nak cerita satu-satu orang perawi dia, setiap orang perawi dia tu panjang lah pula. Kalau Al-Layth ni dia meriwayatkan daripada siapa? Biasalah. Kalau dalam kitab-kitab hadis ni, kalau dia perkenalkan perawi, dia akan kemukakan dia tu riwayat daripada siapa. Dan siapa pula yang meriwayatkan hadis daripada dia. Tetapi yang biasa ada di dalam kitab hadis ini, dia tidak semua sekali guru-guru dan murid dia. Untuk kita nak dapatkan ramai lagi murid-murid dan guru dia, kita kena tengok kitab rijal.
Kita hadis ni dia sebut biasanya syarah-syarah hadis ni dengan serba ringkas. Walau bagaimanapun perawi-perawi utama itu disebutlah. Kalau perawi yang jarang-jarang ada tu kena tengok kitab rijal yang lebih besar lagi, yang khusus membicarakan tentang perawi-perawi itu. Ini Laith. Qutaibah kita dah bertemu dah. Ni ramai orang yang mengambil hadis daripada dia. Mujma'un ala jalalatihi wa itqani. Ijma' ulama tentang kehebatan dan keteguhannya. Ibnu Bukair berkata, bahkan huwa afqah min Malik. Dari segi fiqhnya dia lebih hebat lagi daripada Malik. Ini lahir pada tahun sekian-sekian, meninggal dunia pada tahun sekian-sekian. Akhrajalahul jama'ah. Boleh dikatakan semualah pengarang-pengarang kitab hadis mengambil hadisnya. Di dalam Tirmizi ini saja hadisnya ada 170. Lepas tu Uqail yang kita baca tadi. Uqail bin Khalid bin Aqil bil fathi. Bil fathi itu pada ain tu fathah, Aqil. Bukan seperti Uqail ini ain dia tu dhammah kan. Madmum. Ini lebih detail cerita tentang dia tu, lebih detail lagi. Lebih detail. Jadi kita ambil ringkas-ringkas saja. Ringkas-ringkas saja. Dalam Tirmizi ni ada 13 hadisnya. Kalau kita nak detail boleh tengok kitab beginilah. Okey. Kita balik kepada hadisnya. Ibnu Abbas, daripada Ibnu Abbas beliau berkata sesungguhnya Nabi SAW telah minum susu. Lalu baginda meminta air. Dia minta air. Fada'a bima'in. Fada'a bima'in. Ini maksudnya dia meminta air. Itu maksud da'a bima'in. Bukan panggil air, tak. Bukan menyeru air, tidak. Da'a bima'in. Mana minta air dengan orang yang ada dekat dia tu. Dan berkumur dengan air. Bila orang bawa mari air, dia berkumur. Setelah itu bersabda. Setelah dia berkumur tu dia kata, sesungguhnya ia berlemah. Sesungguhnya ia berlemah. Innalahu dasaman. Sesungguhnya ia mempunyai lemak. Ataupun ada lemak. Ataupun berlemak. Berlemak boleh semua tu. Semua boleh. Baik. 792. Dasam. Itu soleh. Teruskan baca dasam. Okay. Dasam ialah minyak yang terapung di atas susu atau lemak susu. Ia merupakan ilat bagi berkumur kerana minum susu dan menunjukkan elok berkumur kerana makan atau minum sesuatu yang berlemak. Dapat juga difahami daripada hadis ini istihbabnya yakni eloknya membasuh tangan untuk membersihkannya. Demikian kata Hafiz Ibn Hajar dan lain-lain. Jadi Nabi SAW bercakap tu, dia buat tu, dia bukan buat saja tu, untuk menyatakan ilat, alasan kenapa dia berkumur. Jadi setelah dia minum susu, dia minta air kosong, lalu dia berkumur. Dan dia sebut begitu. Innalahu dasaman. Sebab jadi ada makna ilat di situ. Ada makna ta'lil, menyatakan alasan kenapa dia berkumur. Sebabnya kerana susu tu berlemak, ada lemak. Itu alasan. Jadi para ulama membuat kesimpulan kerana minum susu ataupun benda-benda lain yang berlemak atau melekat dalam mulut. Jadi seeloknya kita berkumur. Kalau kita nak bersembahyang lah selepas itu. Kalau kita tidak nak bersembahyang tak apa pun. Kalau kita nak bersembahyang maksudnya. Kalau nak bersembahyang, elok berkumur dulu. Jadi elok disebut istihbab. Istihbab mustahab. Maknanya kalau kita baca di dalam kitab-kitab usul fiqh, dia bawah lagi darjatnya daripada sunat. Elok lah, kita kata elok. Istahabba yastahibbu istihbaban, menganggap elok, menganggap cantik. Begitu. Jadi istihbab ni kedudukannya di bawah lagi daripada mandub. Mandub. Kalau kata mandub itu sunat. Jadi ini sekadar istihbab. Sebab dia boleh kita fikirlah. Bukan sebab dia tak boleh dipikir.
Sebab dia boleh difikir. Ma'qulul makna orang panggil. Jadi ma'qulul makna. Jadi kalau hadis itu apa yang disebut oleh Nabi itu kita boleh fikir sebabnya munasabahnya itu dipanggil ma'qulul makna. Ada kalanya ghairu ma'qulil makna. Maknanya kita tak boleh nak fikir dengan akal apa sebabnya. Tak nampak alasan dia tu. Tapi dia buat begitu. Jadi ada dua macam. Yang macam benda yang kita boleh fikir. Bila dia sebut tu. Jadi bila boleh fikir, kita boleh kiaslah dengan benda lain. Apa lagi yang berlemak tu selain daripada susu? Banyak lagi lah. Lemak-lemak, daging dan sebagainya kita makan tu kan. Lemak-lemak tu. Kalau kita makan sup daging yang berlemak tu, melekat di tangan. 2-3 kali basuh dengan sabun pun tak hilang lagi. Apa macam mana dalam mulut? Itu lebih berlemak lagi. Jadi, oleh kerana lemak susu tu ma'qulul makna. Semua orang boleh cuba, boleh tahu hakikatnya berlemak tu macam mana. Jadi kalau berlemak sekadar itu pun Nabi telah berkumur, mana kalau berlemak lebih lagi daripada itu, lebih-lebih lagi lah. Mana kita boleh kias. Banyak lagi yang tidak disebut oleh Nabi, benda-benda lain yang berlemak, kira-kiranya elok jugalah. Kalau kita makan tu kita berkumur. Kalau kita nak bersemayang, selepas itu kadang-kadang kita tidak nak bersemayang pun tapi tak sedap lah rasa tu. Tangan itu satunya bau, yang keduanya yalah lekat tak sedap lah. Sebab itu kita nak basuh. Mulut pun sama juga. Kalau banyak-banyak makan ini tak berkumur, itu memudaratkan gigi kita, mulut kita, gusi kita. Jadi apa yang dibuat oleh Nabi SAW ni banyak maksudnya. Banyak maksudnya. Antaranya ialah untuk menjaga kesihatan gigi dan gusi. Itu dia, maknanya kita boleh fikirlah. Setara dia minum susu tu pun dia berkumur. Agaknya macam mana kalau dia makan coklat sekarang ni? Itu lagilah melekat dalam mulut. Bergetah dia, apa ni orang kata? Itu kan belengas dia tu, belengas. Sebab gula ni lebih dahsyat lagi, lebih teruk lagi. Dan gigi pun lebih memudaratkan gigi lagi. Jadi kita boleh kiaslah ni, walaupun Nabi tak ada sebut tentang coklat. Nak bersemayang mungkin lekat celah-celah gigi tu. Sampai bersemayang kita telan pula. Apa pula jadi? Banyak perkara. Sebab itu dia berkumur. Kalau tidak kerana itu pun untuk kesihatan, untuk jaga kebersihan mulut. Di sini kita nampak Nabi SAW ni sangat menjaga kebersihan mulutnya, giginya. Sebagaimana kalau kita baca bab sugi tu, gosok gigi tu, banyak kali lah. Setiap hari itu dia gosok giginya. Sebab itulah sampai tua gigi dia pun mana tahan, kuat, sihat. Gigi dia tu berada dalam keadaan baik. Apalagi pada masa tu gula-gula apa dia semua tak ada. Kalau nak manis sikit tu, itulah yang kita belajar sebelum ni, guna Nabi tu. Itulah airnya. Jadi buah tamar kering, kismis dan sebagainya, itulah sebagai bahan pemanis. Sekadar itu je. Paling manis pun madu. Paling manis. Dan semua itu tidaklah membahayakan seperti gula yang ada hari ini. Kalau gula yang ada hari ini hampir-hampir yang saya tahulah doktor-doktor ni semua sepakat dah. Memang bahaya gula ni. Kita duk tengok pun kesan-kesan kepada orang kita tu dahsyat. Kencing manis lah bendanya. Jadi benda-benda lain pun nasi ada gula juga di dalam itu. Jadi eloklah kita berkumur selepas kita makan nasi. Ini semua berdasarkan kias dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW di sini, iaitu innalahu dasaman. Begitulah ulama menarik hukum daripada sesuatu hadis, menyimpulkan hukum daripada sesuatu hadis. Dia tengok benda ni ma'qulul makna ke tidak. Kalau ghairu ma'qulil makna, tidak boleh dipikir, tak boleh kias. Kalau benda tak boleh fikir, misalnya dia kata pahalanya sebesar bukit Uhud. Tak boleh nak fikir tu pahala tu macam mana. Jadi kita tak boleh nak kias benda lain. Kalau kita buat dapat pahala sebesar tu lah juga. Tak boleh. Itu ghaib, tak boleh nak fikir. Apa yang dia sebut.
Sebab apa? Di luar daripada jangkauan akal kita tentang pahala-pahala ni. Jadi kita tak boleh nak kias dengan benda lain. Benda lain, kalau benda macam ni, sudah satu bukit Uhud. Kalau benda ni lebih besar lagi lah kita. Tak boleh kata gitu, tak boleh. Sebab apa? Sebab itu ghairu ma'qulil ma'na. Kalau ma'qulil ma'na, macam hadis ni contohnya. Kita boleh faham. Lemak tu benda macam mana? Benda melekat. Siapa pun makan begitu, bukan Nabi saja. Orang lain pun makan akan melekat dalam mulut dia tu. Bila melekat, benda-benda begitulah boleh dikias benda-benda lain. Sama juga. Jadi istihbab juga. Bahkan lebih-lebih lagi istihbabnya. Kalau macam gula tu kita makan, coklat, lebih-lebih lagi. Gitulah. Min babil aula orang panggil. Jadi kias tu pakai kias aulawi. Kalau susu tu pun dah berkumur dah, coklat bukan susu saja, campur lagi. Susu tu campur dengan macam-macam lagi. Dengan apa orang panggil? Koko, dengan koko, gula macam-macam lagi campur. Lagilah. Itu orang panggil qiyas aulawi. Qiyas aulawi. Qiyas itu berguna di sini. Kalau perkara yang disebut tu ma'qulul ma'na, boleh difikir dengan akal. Boleh kita rasai, boleh kita menghayati, sebab benda tu termasuk dalam perkara biasa. Jadi itu istihbab. Jadi banyak hukum-hukum tu istihbab, mandub, nadb, wajib, dan macam-macam lagi. Jadi istihbab ni rendahlah lagi daripada mandub itu atau nadb. Kemudian Abu Isa berkata dalam bab ini ada juga riwayat daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi dan Ummu Salamah. Mana ini selain Ibnu Abbas meriwayatkan hadis berhubung dengan perkara ni, ada juga. Ini maksud, itulah maksud dalam bab ini. Yang ini berhubung dengan masalah ini. Nak ceritanya bukan Ibnu Abbas sahaja yang meriwayatkan hadis berhubung dengan perkara seperti ini. Ada lagi beberapa orang sahabat yang meriwayatkan tentangnya. Walaupun mungkin lafaznya itu berbeza-beza sedikit. Mungkin juga sama satu kata. Mungkin juga berbeza-beza. Tapi maksudnya sama. Itu maksud dalam bab ini. Ini salah satu ciri ataupun keistimewaan Imam Tirmizi. Wafil bab. Ini maksud. Wafil bab. Dalam bab ini. Kalau kita tengok kitab-kitab lain, dalam Bukhari ke dalam Muslim ke, tak ada ni istilah ni. Ini termasuk dalam keistimewaan atau ciri khusus kitab Sunan Tirmizi. Di mana dia akan isyaratkan kepada riwayat sahabat-sahabat lain dengan menggunakan perkataan wafil bab dalam bab ini. Jadi dia tidak bawakan hadis, dia tidak kemukakan hadis, dia isyarat saja. Jadi kalau kita nak tahu tu, kita tengok syarah. Hari ini dah ada beberapa dah kitab yang membincangkan tentang filbab Imam Tirmizi ini sahaja. Jadi ulama-ulama yang membincangkan filbab ni sahaja, mereka cari sebanyak mana hadis yang ada dalam mana-mana kitab tu, letak setempat. Itu lebih memudahkan lagi kepada kita sekarang. Sebab ada semakin banyak rujukan. Jadi Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi dan Ummu Salamah. Baik. 793. Baca lagi soleh di sini. Okey. 793. Hadis mereka berdua dikemukakan oleh Ibnu Majah. Riwayat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi adalah seperti berikut. Qala haddatsana Abu Mus'ab, qala haddatsana Abdul Muhaimin ibn Abbas ibn Sahl ibn Sa'd As-Sa'idi an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala madmimu min al-laban fa inna lahu dasama. Bermaksud Nabi SAW bersabda, berkumurlah kamu kerana minum susu, kerana ia berlemak. Hadis ini okey. Teruskan. Hadis ini dhaif kerana dhaifnya Abdul Muhaimin bin Abbas bin Sahal bin Sa'ad. Riwayat Ummu Salamah pula adalah seperti di bawah ini. Qala haddatsana Abu Bakr bin Abi Shaybah. Qala haddatsana Khalid bin Makhlad an Musa bin Ya'qub. قال حدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة
عن أبيه عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شربتم اللبن فمضمموا فإن له دسما فمضمضوا فإن له دسما. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkumurlah kamu kerana minum susu sebab ia berlemak. Di dalam sanad hadis ini terdapat Khalid bin Makhlad Al-Qadhawani Al-Qatawani dan gurunya Musa bin Yaqub. Kedua-duanya adalah perawi dhaif. Jadi cuba kita tengok di sini, kedua-dua hadis ini yang Imam Tirmizi isyaratkan itu adalah dhaif. Tetapi hadis dhaif ini boleh menjadi syawahid. Ini orang panggil syawahid. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ni sahabat, bukan Ibnu Abbas. Jadi boleh kita jadikan hadis mereka ini sebagai sokongan atau sebagai penyokong kepada hadis Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas ini kita jadikannya sebagai asas. Asas. Yang ni kita panggil usul. Riwayat ini dikemukakan oleh Tirmizi sebagai riwayat usulnya. Adapun riwayat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi dan Ummu Salamah itu diisyaratkan oleh Tirmizi sebagai riwayat syawahidnya. Riwayat penyokong atau sokongan bagi riwayat Ibnu Abbas di atas. Jadi riwayat sokongan lemah pun boleh. Orang lemah pun boleh sekadar nak jadi sokongan itu, penyokong itu kan. Sebab kita tengok dalam kehidupan kita, kalau seorang-seorang sepi juga. Walaupun kita kuat. Tapi kalau ada orang lemah, anak kita je, ataupun orang lemah, kita boleh berbual-bual sambil-sambil berjalan tu. Hilanglah jemu tu. Padahal dia bukan ada apa pun. Dia bukan belanja pun, kita yang belanjanya. Yang belanjanya tambang, apa semua, makan, minum, kita. Tapi yang lemah tadi, kita bawa dia untuk menguatkan kita, semangat kita. Ataupun menghilangkan jemu kita. Kan ada faedahnya. Begitulah juga dalam hadis ni. Sedikit sebanyak, sebab dia bukan nak sampai ke peringkat maudhu'. Inilah yang dikatakan hadis dhaif yang boleh diguna. Diguna untuk apa? Untuk sebagai sokongan. Jadi Imam Tirmizi pun tidak jadikannya sebagai riwayat usulnya. Riwayat usulnya itu hasan sahih. Kata dia, mana tinggi, itu sebagai asas. Jadi yang tak kuat dia sebagai sokongan. Sebagai sokongan. Boleh begitu. Jadi kalau kita perhatikan hadis ini lebih kurang maksud dia tu. Fa innalahu dasaman, kerana ia berlemak. Sama dengan hadis Ibnu Abbas tu juga. Ini bahagian akhir ni. Cuma di sini Nabi SAW memerintahkan. Nabi SAW perintah, suruh. Jadi daripada situ suruh tu, adakah memberi makna wajib? Adakah memberi makna wajib? Tadi Nabi minta air, dia berkumur. Dia tidak suruh, dia sendiri berkumurnya. Ni dia suruh. Jadi adakah suruh dia memberi makna wajib? Tengok pula. Kalau hadis tu dhaif, dia tidak boleh memberi makna wajib. Sebab itu ulama tak kata wajib. Dia kata elok saja. Sebab apa? Hadis-hadis, walaupun dua hadis ini, kedua-duanya mengandungi perintah, suruh Nabi. Kira-kira sepatutnya asal suruh dan perintah ni memberi makna wajib. Kira-kira jadi wajib lah. Tapi kenapa ulama tak ada pula kata wajib? Jadi ulama faham. Hadis macam mana kita nak guna untuk menentukan hukum. Nak kata wajib ni berat. Dia kena hadis lebih kuat lagi daripada ni. Tak memadai hadis sekadar ini. Untuk sokongan begitu bolehlah. Nak kata sebagai wajib, tak boleh. Hadis ni tak memadai, tak cukup. Itulah yang memalingkan ulama daripada memakai perintah Nabi di sini dengan makna wajib. Kerana itulah mereka kata walaupun perintah tapi tidak wajib. Paling tinggi pun elok. Sebab apa? Sebab hadis ni dhaif. Hadis ni dhaif. Lepas tu ada hadis lain pula. Apalagi kalau ada hadis lain pula. Memang ada pun. Memang ada pun. Baik. Imam Tirmizi pun kata terus. Abu Isa berkata lagi. Ini adalah hadis hasan sahih. Maknanya hadis Ibnu Abbas itu kuatlah.
Jadi itulah yang dikemukakannya sebagai riwayat usulnya. Adapun riwayat dua lagi itu tidak, ia isyarat saja. Mana hadis fil bab. Dipanggil hadis fil bab. 794. Baca lagi Saleh. 794 ini adalah salah satu hadis yang dikemukakan oleh kelima-lima imam besar hadis, yakni Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasai dan At-Tirmizi. Di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan An-Nasai dan Sunan At-Tirmizi, ia diriwayatkan daripada guru yang sama, iaitu Qutaibah. Cuba bayangkan, kadang-kadang berlaku gitu. Ni 6 orang imam besar ni kan, 5 orang ni daripada guru yang sama. Imam Tirmizi kata haddatsana Qutaibah, Imam Bukhari pun haddatsana Qutaibah, Imam Muslim pun sama. Inilah salah satu hadis yang mana kelima-lima pengarang kitab hadis yang utama tu meriwayatkan daripada guru yang sama, iaitu Qutaibah. Dan ada di dalam kelima-lima kitab. Sebahagian ahli ilmu, dia kata Imam Tirmizi, ini kita panggil komentar Imam Tirmizi. Bila dia kemukakan hadis, dia bagi komentar. Itu berbeza tu. Cara Imam Tirmizi daripada kitab hadis lain. Dia ada komentar dia. Sebahagian ahli ilmu berpendapat seseorang hendaklah berkumur dengan air setelah minum susu. Sedangkan menurut kami itu hanyalah sekadar elok sahaja. Alal istihbab. Dia kata. Mana Imam Tirmizi kata bagi kami, bagi kita, itu hanya sekadar wa hadza indana ala istihbab. Bagi kami, Imam Tirmizi kata hanyalah sekadar elok saja, cantik kalau buat begitu. Imam Tirmizi itu kan salah seorang tokoh, imam besar. Jadi menurut kami, dia kata, menurut kami itu bukan dia seorang lah. Imam-imam yang lain pun, ulama-ulama besar yang lain pun kata begitu juga. Kata begitu juga. Hampir-hampir tidak ada orang yang mengatakan wajib ni berkumur. Maknanya kalau tidak berkumur pun kita terus pergi bersemayang. Sah semayang. Tak jadi masalah. Tak ada jadi kurang pun. Dengan syarat janganlah duduk telan-telan tu. Duduk ambil rasa dia lagi. Sekadar ada rasa dia sikit-sikit tu tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Boleh lagi. Kita bersemayang. Tapi yang eloknya berkumur dahululah. Berkumur dahulu. Nak terus pergi semayang begitu pun boleh. Tidak jadi halangan. Tidak kata semayang itu jadi kurang. Tapi kena berhati-hatilah sedikit. Kalau makan macam nasi apa kan, dia boleh lekat di celah-celah gigi tu. Jadi kalau kita telan dengan sengaja, itu tak boleh jadi batal semayang. Itulah kena berhati-hati ya. Tapi kalau katakanlah ini susu, kalau nasi lah kita makan, nasi sekalipun. Kalau kita ada rasa tu, kita pun keluarkan daripada mulut kita. Boleh. Tak jadi masalah. Keluar kita pegang dengan jari kita, kita jentik keluar. Boleh. Tak apa. Baik. 795. Saya nak orang lain lah pula baca. Kita bergili-gili, tak penat sangat Saleh. Silakan orang lain. Siapa nak baca di sini? Silakan. Saya baca mana? Siapa ni? Abdul Basir. Abdul Basir. Silakan. 795. Jika ada orang berkata bahawa riwayat Ibnu Majah datang dengan sirah amar, yakni lafaz perintah, dan lafaz perintah pada dasarnya memberi erti wajib. Kalau begitu, tidakkah berarti berkumur-kumur setelah minum susu itu wajib? Terlebih dahulu mari kita lihat riwayat Ibnu Majah yang berkenaan. Qala hadatsana Abdul Rahman Ibnu Ibrahim Ad-Dimashqi. Qala hadatsana Walid ibn Muslim Al-Walid. Ada alif lam jangan tinggal. Qala hadatsana Al-Walid ibn Muslim qala hasana Auza'i an Zuhri. Alif lam jangan tinggal kalau ada. Hadatsana Al-Auza'i an Ubaidillah ibn Abdullah ibn Qutaibah ibni Utbah an ibni Abbas Nabi ya, saya eloknya kita baca Ani bin Abbas. Sebab itu dalam setengah-setengah kitab kan dia berbaris di sini, baris di bawah begini. Ani Zuhri
Ani bin Abbas begitu. Dia buat begitu. Begitupun tidak salah, boleh. Tidak menghilangkan kekeliruan. Tapi kalau dengan an mati nun itulah yang asal. Tapi bila kita baca, kena baca Ani bin Abbas. Jangan baca An Ibni Abbas. An Ibni Abbas, sambung begitu salah. Ani bin Abbas. Silakan. Ani bin Abbas, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala matmidu min labani. Di sini min ni bagi di atas pula. Minal laban. Tapi dia buat mati tu nak menunjukkan yang asalnya mati. Tapi bila kita baca begini, kena bagi di atas. Gitu. Qala matmidu minal labani fa inna lahu dasama. Bermaksud Nabi SAW bersabda, berkumurlah kamu kerana minum susu, kerana ia berlemak. Memanglah sanad riwayat ini juga terdiri daripada perawi-perawi yang thiqat. Tetapi sabda Rasulullah SAW dalam bentuk perintah matmidu begitu masih boleh dipertikaikan kerana Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan An-Nasa'i juga meriwayatkan daripada Az-Zuhri dengan sanad dan lafaz yang sama. Namun bukan dengan lafaz perintah. Sebaliknya dalam bentuk cerita sahaja bahawa baginda telah berkumur kerananya seperti di dalam hadis ke-89 di atas. Jadi orang lain meriwayatkan juga hadis ini. Tetapi tidaklah dengan lafaz ni. Macam itu, perintah begitu. Hanya sekadar cerita macam hadis di atas lah. Cerita Nabi minta air. Lepas tu dia pun berkumur. Perbuatan dia bukan suruh. Jadi bila bercanggah, hadis Ibnu Majah dengan riwayat sekian ramai lagi. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi yang kita tengok di atas tadi, dan An-Nasa'i, itu nampak dah bercanggah. Bila bercanggah, kita kena tarjihkan yang banyak. Yang lebih kuat lagi. Bahawa ini hanya perbuatan Nabi, bukan perintahnya. Jadi, yang sebut dengan perkataan madmidu ini, mungkin ini kesimpulan yang dibuat oleh mana-mana perawi. Bila dia tengok begitu, dia guna perkataan ini. Bukan lafaz Nabi SAW. Itu diragui. Sebab apa? Ia bercanggah. Bercanggah dengan perawi-perawi ataupun riwayat yang lebih kuat lagi. Begitu caranya. Teruskan. Ibnu Majah juga mengemukakan hadis daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi dan Ummu Salamah. Di dalam kedua-duanya juga disebut matmidu dengan sirah amar, yakni lafaz perintah. Tetapi seperti telah sama-sama kita ketahui, kedua-dua hadis itu dhaif. Memang benar lafaz perintah pada dasarnya memberi erti wajib. Tetapi apabila ada dalil yang menunjukkan ia hanya elok sahaja, bukan wajib, maka erti yang bukan wajib itulah seharusnya dipilih. Antara dalil yang menunjukkan perintah itu hanya memberi erti elok, istihab, yakni istihab sahaja, ialah riwayat istihbab. Memberi erti elok istihbab sahaja ialah riwayat Asy-Syafi'i dari Ibnu Abbas, perawi hadis itu sendiri. Lihat riwayatnya sebagaimana dinukilkan oleh Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Annahu syariba labana. Annahu syariba labana famat madha thumma qala law lam atamat ma balaitu. Bermaksud sesungguhnya Nabi SAW telah minum susu, lalu berkumur. Kemudian bersabda, kalau aku tidak berkumur pun tidak mengapa. Fathul Bari 1 muka surat 333. Sekejap di sini. Di sini disebutkan antara dalil yang menunjukkan perintah itu hanya memberi erti elok sahaja ialah riwayat Asy-Syafi'i. Riwayat Asy-Syafi'i daripada Ibnu Abbas. Maknanya Imam Syafi'i ada riwayat daripada Ibnu Abbas juga. Cuma setakat yang saya cari dalam Syamilah,
baik dalam kitab ini lafaz macam ni tak ada. Cuma kita percaya kepada Hafiz Ibn Hajar, mungkin dia berjumpa dalam kitab Imam Syafi'i yang mana-mana atau nuskhah kitab Imam Syafi'i yang ada dengan dia tu ada benda ni. Jadi sebab itu saya tidak bagi rujukan kitab Syafi'i sendiri. Ini dalam Fathul Bari itu memang ada. Dalam Fathul Bari. Boleh ditengok benda ni. Jadi dan dia sebut ini adalah berdasarkan riwayat Syafi'i daripada Ibnu Abbas. Oleh kerana Hafiz Ibn Hajar dipercayai, kita percaya. Jadi apa yang disebut tu kiranya ada lah. Ada, dia bertemu dah lah tu, dia sebut begitu tu. Jadi ini, lafaz hadis ini, hadis Ibnu Abbas sendiri jelas menunjukkan tidak wajib. Sebab tidak mengapa Nabi kata kalau wajib, mestilah. Ini dia kata ma'ala itu. Aku tak kisah kalau aku tak berkumur pun. Mana tidak mengapa. Asal maknanya ma'ala itu aku tak kisah. Maksudnya tak mengapalah. Jadi sebut tak mengapa ni menunjukkan tidak wajib. Jadi perintah tadi kalau kita terimalah madmidu tu, perintah itu hanya memberi arti elok. Tidak memberi arti wajib. Sebab ada dalil ni. Dalil yang memalingkannya daripada makna wajib. Memang betul asal perintah memberi makna wajib. Tetapi kalau ada dalil yang memalingkannya daripada makna wajib, contohnya di sini ada. Nabi sendiri kata, kalau aku tidak berkumur pun tidak mengapa. Ini menunjukkan tidak wajib. Kalau wajib, tak dapat, tidak, mesti dia buat. Dia sendiri buat. Kenyataannya tidak begitu. Sebab itulah para ulama membuat kesimpulan berkumur kerana minum susu adalah mustahab. Hukumnya mustahab. Elok saja, bukan wajib. Lepas tu hadis-hadis yang ada perintah tu, mereka pakai amar di situ, lil istihbab, memberi makna elok, bukan lil wujub, bukan memberi makna wajib, bukan. Itulah cara ulama menentukan hukum benda ni wajib ke tidak. Itu cara dia. Dia tidak tengok satu hadis saja, dia tengok banyak perkara. Itu saya dah kemukakan cara ulama faham tu macam mana. Sebab Imam Tirmizi kata bagi kami itu hanya sekadar elok sahaja. Kenapa dia buat kesimpulan begitu? Maknanya di hadapan dia tu dia tahu ada hadis seperti ini. Baik, teruskan Abdul Basir. Riwayat Abu Daud daripada Anas juga dengan jelas menunjukkan ia tidak wajib. Lihat riwayatnya di bawah ini. Baca. Haddatsana Uthman ibn Abi Shaybah an Zaid ibn Hubban an Hubab an Mut'in an ibn Zaid Rashid Mut'in ibn Rashid an Taubah al-Anbari annahu sami'a Anas bin Malik inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariba labana falam yumadmid walam yatawadda wa shalla. Bermaksud sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah minum susu lalu tidak berkumur dan tidak juga berwuduk, sebaliknya telah terus bersembahyang. Ini riwayat Abu Daud. Jadi ini juga menunjukkan tidak wajib. Kalau wajib Nabi tak tinggal lah. Nabi tak tinggal lah. Lepas minum susu mesti dia berkumur. Apalagi lepas tu dia nak pergi sembahyang. Ini dia tidak berkumur. Tidak berwuduk. Maknanya minum susu tu tak batal wuduk. Tak perlu berwuduk. Dia dah ada air sembahyang dah, dia dah ada wuduk dah, dia terus pergi sembahyang. Jadi ini hadis ni lebih jelas lagi. Menunjukkan kalau kita terimalah perintah tadi pun ada, maka perintah itu bukan memberi makna wajib. Buktinya Nabi sendiri tidak berkumur. Dan minum air, minum susu dan sebagainya tidak membatalkan wuduk. Kalau seseorang itu ada wuduk, tidak membatalkan. Ini menunjukkan
sesuatu yang dimasak dengan api tidak membatalkan wudu. Sebab apa ni, dalam setengah-setengah hadis itu kita dah bertemu dah sebelum ni kan. Al-wudu mimma ghayyaratin nar. Wuduk kerana menggunakan sesuatu yang diubah oleh api. Dimasak dengan api maksudnya. Jadi hadis itu kalau kita terima pun untuk suatu ketika dahulu, itu sudah mansuh. Buktinya hadis ini. Nabi tidak berwudu. Maknanya tidak membatalkan wudu. Dan sebaliknya, Nabi SAW terus bersembahyang. Tak kira lah sembahyang apa pun tak kira. Ikut mana-mana pun kena wudu. Wudu tu mesti. Untuk apa pun sembahyang. Apa yang dinamakan sembahyang kena ada wudu. Tiba-tiba Nabi di sini tidak berwudu. Menunjukkan tidak batal wudu. Dan berkumur itu tidak perlu, tidak mesti. Mana ada juga Nabi tidak berkumur. Jadi hadis Ibnu Abbas yang kita baca di atas itu menunjukkan Nabi berkumur. Itu menunjukkan elok sajalah. Kalau mesti setiap ketika, setiap minum susu Nabi akan berkumur lah. Ini tidak. Dia, di sini hadis ini menunjukkan dia tidak berkumur. Jadi ulama buat kesimpulan daripada hadis-hadis seperti inilah. Sehingga mereka mengatakan berkumur itu hanya mustahab sahaja, bukannya wajib. Boleh faham? Jadi ringkas itu, ringkas. Tapi sebenarnya pengajaran banyak. Kalau kita makan benda-benda lain pun sama juga. Sebab seperti saya sebut tadi, hadis ini ma'qulul makna, boleh difaham makna dia. Sebab benda ni benda biasa, kita sendiri pun buat. Jadi bila kita buat benda-benda begini, kita nak terus bersembahyang, ada air sembahyang, boleh ke tidak? Makan coklat, kita kata. Boleh. Padahal coklat tu lebih teruk lagi daripada susu. Cuma janganlah ketika duduk sembahyang tu duduk isap, ambil rasa coklat tu, yang sudah habis tu, janganlah begitu. Jadi ikut mana-mana pun eloknya kalau makan atau minum benda-benda seperti itu, berkumurlah dahulu. Itu pun ada petunjuk daripada Nabi SAW juga. Boleh dah tu lah kan. Jadi saya rasa setakat itulah dulu untuk Tirmizi ni. Hari ni kita ringkas, cuma banyak perbincangan tentang benda lain lah, sebagai panduan untuk hari-hari lain. Sebab saya, bukan semua saya akan ulang-ulang lagi. Jadi kalau yang tidak hadir hari ni tu, ada rakaman dia boleh tengok. Kalau tak tengok, terlepaslah. Mungkin banyak perkara dia tak tahu. Banyak perkara tak tahu. Kaedah-kaedah yang kita sebut tadi tu, yang mesti diambil kira apabila seseorang baca hadis. Termasuklah apabila nak pasang makna tu, kena pastikan. Misalnya min, makna apa min? Pasti mesti ada sesuatu yang ditakdirkan kerana susu. Bukan kerana susu, kerana minum susu. Ada takdir, benda-benda macam tu, itulah yang kita kena belajar. Kemudian kita boleh dapat juga pengajaran daripada perbincangan ni hari ini, macam mana ulama menetapkan hukum. Nampak teliti kan? Mereka letakkan semua hadis tu di hadapan, baru mereka buat kesimpulan. Tidak kata ambil satu hadis tak kira dah, dhaif ke tidak tak kira dah. Terus buat hukum, tentukan hukum. Bukan begitu caranya. Dapat kita tengoklah di sini bagaimana prosesnya. Kita belajar hadis ni sebenarnya salah satu keistimewaannya, kita boleh tengok proses. Proses pengeluaran hukum. Macam kita makan apa-apalah yang dibungkus ataupun ditinkan, dalam tin tu, makanan dalam tin tu. Kita tak tahu macam mana proses dia. Bila kita pergi ke kilang, kita tengok sendiri macam mana proses dia. Kan lebih meyakinkan. Sama juga di sini. Macam mana proses ulama menentukan sesuatu hukum. Adakah dia tengok satu hadis saja? Adakah dia menentukan hukum berdasarkan hadis yang dhaif? Adakah? Banyaklah. Kita boleh dapat jawapan itu. Itu keistimewaannya kita belajar hadis. Kalau kita belajar fiqh, kan dia sudah siap dah. Macam tin sardin tu sampai ke rumah kita. Kita pun buka tin sardin tu makan. Itu. Tapi kalau kita belajar hadis tidak begitu. Seseolahnya dibawa kita pergi ke kilang. Tengok. Lepas tu balik, bukan setakat buka tin tu, terus makan begitu. Kalau nak sedap lagi, kena tumis.
bawang apa, tambah lagi, baru sedap lagi. Begitu. Kita boleh tengok proses tu semua. Sehingga kita, oh sedap. Padahal dia ikan sardin biasa, kalau kita makan biasa gitu, taklah sesedap itu. Bila ditambah dengan ladanya, dengan bawangnya, dengan apanya, oh lagi sedap. Itu proses. Proses tu kita boleh tengok bila kita belajar hadis. Sebab kita kena tahu. Kalau kita tak tahu keistimewaan belajar hadis ni, susah juga. Tidak menarik perhatian kita lah. Bila kita tahu kan, oh istimewa benda ni, kita tak akan dapat di lain. Kita tak akan dapat di lain. Lepas tu, daripada satu kitab hadis kepada satu kitab yang hadis yang lain tu, dia berbeza-beza pula caranya. Misalnya dalam Tirmizi ada wafil bab, lepas tu ada komentar Imam Tirmizi ada. Itu semua tidak ada dalam kitab-kitab lain. Maknanya berbeza-beza pula. Sebab itulah kitab-kitab ini dipelajari. Orang belajar. Sebab bila kita belajar, kita dapat sesuatu yang lain daripada kitab lain. Gitu. Boleh faham ke tu? Boleh, Maulana. Okey. Boleh. Ada satu soalan Maulana Ya. tentang berkumur ya. Ya. Kita biasa lihat semasa dah soft nak solat Jumaat ni, kita tengok ada makmum yang guna kayu sugi tanpa komor, lepas tu kayu tu letak dalam poket. Adakah ini menepati adakah ini kaedah yang betul dan menepati sunnah? Setengah orang dia faham begitulah. Jadi itu yang dia faham, terpulang kepada masing-masing lah. Tetapi ada ramai juga ulama yang tidak faham begitu. Saya termasuk tak setuju dengan tu. Yang betulnya gosok gigi tu semasa berwuduk tu, sebelum berwuduk tu. Adapun pada masa tadi mungkin berdarah, kursi apa semua tu, dia mengakibatkan tak sah sembahyang, macam-macam pula mengikut setengah-setengah mazhab tu. Jadi yang lebih baiknya tidak buat begitu. Bagi orang-orang yang buat begitu, dia peganglah dengan dalil-dalil dia. Sebenarnya tak ada makna pun kalau berus gigi sekadar perlalukan kayu sugi itu di atas gigi begitu. Itulah apa maknanya? Sedangkan maksud berus gigi itu nak membersihkan gigi kan. Tapi dia faham cara dia sendiri begitu, dan dia buat. Oleh kerana ada sahabat-sahabat ni masuk dalam masjid, kayu sugi itu dia diselip di sini dekat telinga. Dan bila nak bersembahyang dia sapu begitu. Sedangkan sapu tu tidak ada makna. Baru dia ada makna kalau betul-betul untuk membersihkan gigi. Dan itu bukan masanya. Bukan masanya. Gigi yang bersungguh-sungguh dalam makna, dalam arti kata yang sebenarnya, bila kita berkomor, kita bersihkan mulut kita itu. Ni kalau sapu sepintas lalu, sekali lalu saja sapu atas gigi, gitu, apa maknanya? Dan kalau sapu gosok dengan lebih kuat, dia ada kemungkinan lain pula tu. Kalau gusi orang yang sensitif boleh luka. Bila luka ada masalah lain. Dengan sebab itu sebaiknya bukan itu masanya. Walaupun kita hormatlah bagi orang yang nak buat begitu, terpulanglah. Begitu. Tapi bagi saya yang lebih tepatnya bukan itu masanya. Wallahu a'lam.